Baik, insyaAllah jom kita mulakan sesi kita pada hari ini. So, topik kita hari ini adalah 5 key elements for business growth. Alright? 5 key elements for business growth. Ada 5 kunci untuk kejayaan sesuatu bisnes yang nak kongsikan kepada you all. Yang mana kalau you all ada 5-5 ni, insyaAllah you all punya bisnes boleh grow seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Alright? So, let's go. So, yang pertama sekali, kunci yang pertama adalah minat. Kunci yang pertama adalah minat. Bila kita buat bisnes ni kan, benda yang paling penting sekali adalah kita mesti kena minat kepada dua benda ni. Apa dia dua benda tu? Okay? Apa dia dua benda tu? Okay, catat benda tahu apa dua benda tu. Alright. So, yang pertama sekali adalah kita panggil sebagai business. Pertama sekali dia kena minat kepada bisnes. Kan? Kalau kita nak berjaya ni, kita kena minat dulu bisnes. Contoh, kita minat bisnes yang kita jalankan ni. Kan? Sistem yang kita gunakan. So, kita guna sistem agent, dropship. So, kita suka dengan sistem ni sebab memudahkan. Contoh macam dropship, tak payah pegang stok. Kan? Kemudian, kita sendiri kena minat untuk buat marketing, buat closing, layan orang. Of course, kalau you tak minat nak berniaga, di mana proses you nak kena buat marketing, you nak kena close customer, nak kena contact orang, dan tak payah buat bisnes. Kan? Betul tak? Dah kalau you tak minat bisnes, tak payah pergi je kerja. Tak ada siapa marah kalau you nak bekerja, betul? Dan tak ada siapa pun nak marah you buat bisnes. Kan? Bisnes ni adalah pilihan. Bukan, dan saya boleh katakan bisnes ni bukan untuk semua orang. Jangan buat bisnes kerana terpaksa. Dan inilah antara reason kenapa ramai usahawan kat luar sana tak berjaya. Sebab kenapa? Sebab dia buat bisnes sebab terpaksa. Macam buat je lah sebab orang lain buat, dia ikut trend. You faham tak? You faham tak? Hakikatnya sebenarnya, bisnes ni kita kena buat dengan kerelaan hati. Kita kena suka dan seronok dengan bisnes ni, baru boleh grow. Dan yang kedua pula adalah kita kena minat dengan produk tu sendiri. Dah kita jual produk tu kan, mestilah kita kena minat. Contoh macam you all kan, tim Inai Noha. You all minat tak Inai? Nak tanya ni, cuba komen sikit, minat tak Inai? Jual Inai ni, minat ke tidak? Kalau you sendiri tak minat Inai, salah tim ni. Pergi masuk tim shroom ke kan, tim bisnes-bisnes kita yang lain. Ini tak minat pun Inai, tapi duk jual. Kan? Lepas tu bila orang tanya, contoh apa yang best ni pakai Inai, tak tahulah, saya pun tak pakai, jual je. Macam mana nak niaga ni? Ni masalah. Betul tak? Kan? Minat, alhamdulillah, sebaik ramai minat. Okay? Dan bila kita minat, insyaAllah nanti kan bila produk kita dah sampai, kita sendiri pun kena pakai, kita kena consume. Contoh kalau contoh katakanlah kita jual makanan kan, contoh kan, kalau katalah ada kat sini yang mungkin ada purchaser jual makanan, right? Kalau kita niaga produk tu, jangan kita jual saja tapi kita sendiri tak consume, kita sendiri tak pakai, kita sendiri tak makan benda tu. Kalau jual skincare, kita sendiri tak consume skincare, tak pakai. Lepas tu macam mana kita nak cerita kat orang? Betul tak? So sama juga macam produk yang kita niagakan ni. InsyaAllah nanti produk dah sampai kat tangan you all dah dapat stok masing-masing. Dan apa you all perlu buat, you all sendiri kena pakai, you all sendiri kena suka dengan produk tu, baru boleh pergi jauh. Okay? So dua ni mesti kena ada. Kalau you sekadar minat bisnes tapi tak minat produk, itu yang produk tinggal bawah katil, tak terjual. Sebab apa? Minat niaga-niaga ni, tapi tak minat dengan produk yang nak niagakan tu. So produk adalah stay dekat bawah katil. Okay? Ataupun you minat produk tapi tak minat bisnes, itu yang produk tu habis pakai sendiri. Kan? Beli kan? Jadi ejen, dapat 15 kotak, 15 kotak dia pakai sendiri, 2 tahun dia pakai, tak jual. Sebab tak minat nak jual, tak minat nak promote kan. Dia bagi alasan apa tau? Malu lah nak promote. Kan? Malu ni boleh dirawat, boleh improve lagi kan? Tapi kalau tak minat ni susah. So make sure you kena minat dulu dengan bisnes dan produk. Boleh-boleh? So dua-dua ni mesti kena ada. Kita tak boleh salah satu. Kalau ada dua-dua ni baru boleh grow. Kan? Banyak usahawan kat luar sana yang berjaya, ramai yang usahawan kat luar sana yang berjaya adalah sebabkan diorang minat dua-dua ni. Diorang minat dengan bisnes punya career ni, bisnes yang di mana tak ada jaminan keuntungan, you kena buat dulu baru dapat hasil. Dan produk tu sendiri, diorang sendiri consume, diorang sendiri amalkan, baru kita share tu ikhlas nak share, betul tak? Baru kita rasa seronok nak kongsikan sebab produk tu memang best. Okay? Boleh? Jelas So dua ni insyaAllah sama-sama kita develop. Alright? Baik, itu adalah yang pertama, minat. Baik, elemen yang kedua. Elemen yang kedua adalah ilmu. Okay. Kita wajib kena mesti pasti dan perlu ada ilmu, baru kita boleh berjaya. Betul tak? Kan? Nak tak nak mesti kena ada ilmu. Buat apa pun mesti kena ada ilmu punya. Kerja pun kena ada ilmu.
Kan bisnes pun kena ada ilmu. Masalah ramai usahawan kat luar sana adalah diorang ni nak buat bisnes tapi tak ada ilmu. Saya nak tanya, siapa dekat sini yang pernah dulu buat bisnes sebelum ni lah? Pernah buat bisnes sebelum ni, tapi sebab tak ada ilmu, bisnes dia lingkup. Jujur sekarang, ada tak kat sini yang pernah buat bisnes sebelum ni, tapi sebab tak ada ilmu, lingkup? Tak ke mana? Tak ada apa, tak ada hasil. Saya antara orangnya. Dulu saya pernah buat bisnes networking, tapi tak ada ilmu. Kan? Jadi apa berlaku? Lingkup. tak ke mana pun saya. Bertahun saya buat. Lala tak ke mana. Sebab apa? Sebab kurangnya ilmu. Dan ilmu ni lah yang sebenarnya membezakan orang yang income 5 angka, orang yang income 10,000 dengan kita. Kan? Income ratus-ratus ribu, beza dengan kita yang income biasa-biasa ni adalah sebabkan ilmu. Kenapa orang tu boleh capai, kenapa orang tu dia ada 24 jam juga, tapi dia boleh buat satu hari tu boleh buat 1,000, 2,000, 5,000. Tapi kita ni setakat satu hari boleh buat RM10, RM20. Bezanya ilmu. Dia tahu macam mana nak buat RM10,000. Kita hanya tahu macam mana nak buat 100. Tahu macam mana nak buat RM10. Faham tak? So bila kita ada ilmu, maka kita pun boleh jadi macam orang. Itu je. Kita bukan tak boleh jadi kaya macam jutawan tu, boleh. Masalahnya kita ni tak ada ilmu macam diorang. Okay? So bila kita cakap tentang ilmu ni kan, ilmu apa yang kita nak belajar? Cuba you all komen kat ruangan komen tu kan. Sebagai usahawan, ilmu apa yang kita kena belajar? Cuba komen dulu. Kan, saya nak you all teka dulu agak-agak lah kan. Ilmu apa yang usahawan ni kena belajar? Alright. Mana tahu ada yang tahu? Okay. Apa yang kita kena belajar? Kan, sebagai seorang usahawan, ilmu apa kita belajar? Okay, Syazana kata marketing, closing. Captain Haikal kata ilmu kewangan. Omalin, Kak Lin, ilmu closing. Lagi. Apa lagi yang selain daripada diorang dah sebut ni? Apa lagi yang you rasa usahawan kena belajar? Hurin, personal branding. Very good. Okay, lagi. Apa lagi? Apa lagi sebagai usahawan kena belajar? Ilmu tarik perhatian. Perhatian customer bang. Bukan salah. Perhatian customer bang. Silap. Okay, ada lagi yang nak cuba? Alright, selain daripada tu, personal branding, closing, produk. Yes, Afini, product knowledge kita kena ada. Kan, ilmu mulut manis lain macam. Okay, alright, so saya senaraikan apa ilmu yang you all kena belajar. Okay, jom kita tengok kat sini. Right, yang pertama sekali, marketing skills kena belajar. Macam mana nak marketkan produk kita, macam mana kita nak promote produk kita, kan? So kita kena belajar cara nak buat marketing, belajar cara nak orang kata pasarkan produk kita ni, cara marketing yang betul. Okay, marketing ni ada dua tau. Satu good marketing, satu bad marketing. Dua-dua pun marketing juga. Bad marketing, yes, orang kenal produk tu, orang tahu tentang bisnes tu, tapi masalahnya impact dia, orang akan bercakap benda-benda buruk. Tapi kalau good marketing ni, kita buat yang baik, insyaAllah kita akan dapat pulangan yang baik. Contoh macam cara saya, antara yang orang yang saya suka cara marketing adalah Khairul Amin. Tengok cara Khairul Amin buat marketing kan. Itu memang real entrepreneur. Tak ada gosip-gosip, tak ada buat marketing-marketing yang tak elok, marketing yang kontroversi, tak ada. Dia gunakan real marketing and benda tu menjadi. Okay, so belajar cara nak pasarkan produk kita. Yang kedua adalah closing skills. Macam mana kita nak close customer, kan? Macam mana nak bagi dia buat payment dengan segera, macam mana nak follow up dan sebagainya. Itu semua jatuh dalam closing skills. And then growth mindset. Kita kena belajar mindset usahawan. Setuju tak kalau saya kata usahawan ni dia kena ada mindset yang betul, baru dia boleh berjaya, betul? So dalam mindset ni ada dua tau. Satu fixed mindset, satu lagi growth mindset. So kita perlu ada growth mindset, baru kita boleh jadi successful entrepreneur. Kalau kita ada fixed mindset, orang fixed mindset ni ayat dia macam mana tau? Dia selalu cakap macam ni, tak boleh lah kan, tak boleh lah, susah lah kan, macam mana nak pergi ni. Dia macam-macam bagi alasan. Dia jenis yang, bagi saya lah, orang yang fixed mindset ni, dia suka cari alasan. Kan, tak boleh lah nak promote sebab saya ni memang lahir-lahir tak pandai cakap. Saya ni kan lahir-lahir kan memang kaku, memang ayat macam tegak nak cakap dengan orang macam mana tak boleh susah tu buja ayat dia yang dia keluar. Tapi kalau orang yang growth mindset, dia kata boleh, insyaAllah saya cuba, kan. Best ni, saya tak sabar nak apply ilmu ni. Tu orang-orang yang growth mindset. Wah, saya lemah lah buat communication ni, boleh tak saya nak belajar? Tu orang growth mindset, sentiasa nak grow, sentiasa nak belajar. Bukan cari alasan supaya dia maintain dekat level tu, tapi kita cari jalan macam mana kita nak keluar daripada kita punya comfort zone tu. Faham tak?
Okay, so tu growth mindset. Baik, seterusnya kita kena belajar tentang business strategy. Usahawan kena belajar tentang business strategy. Contoh macam yang kita dah share kan, formula 3K, kita ajar apa lagi? Allah masya Allah. Nanti 30 nama kan, teknik 30 nama. Yang tu pun ada juga business strategy. Lepas tu magic number. Itu semua adalah business strategy. Macam mana kita nak pastikan kita capai sales kita, capai kita punya target kita. So business strategy ni pun penting. Kalau kita buat offline, macam mana kita nak susun strategi, kita nak buka booth dekat mana contohnya kan. Kalau kita buat pre-order tu nak buat macam mana, tu semua adalah business strategy. So kita kena ada ilmu tu. InsyaAllah hari tu kita pun dah share sikit-sikit kan tentang business strategy kita. Okay, next, ni pun penting juga, financial management. Ramai sangat usahawan fail dekat sini sebab apa? Sebab tak pandai nak urus kewangan. Okay, saya boleh katakan kebanyakan usahawan kecundang bukan sebab tak boleh nak buat duit, bukan sebab tak boleh buat sale, bukan sebab tak boleh jual produk, tapi sebab tak pandai urus kewangan. Ini masalah ramai usahawan. Memang ramai sangat usahawan yang tak manage duit. Paling simple nak manage duit ni macam mana? Simple je. Catat duit keluar dan masuk. InsyaAllah at least you tahu boleh track berapa expenses you, berapa income you kan. Masalah ramai orang duit keluar masuk pun tak catat. Jujur sekarang, siapa dekat sini yang tak catat pun duit keluar masuk dia? Itu satu, tak catat. Kedua, tak asing duit akaun personal dengan akaun bisnes. Kan? Makna kata akaun personal, akaun bisnes, akaun personal, akaun bisnes pun sama ke akaun tu. So last bila duit semua masuk bagi dia, semua duit tu duit dia. Dia tak ada duit syarikat, tak ada duit dia. Dia tak asingkan entity. So basically, bila kita berniaga ni, kita kena asingkan entity kita. Business, duit business mesti duit business. Duit personal, duit personal. Bayangkan kita seolah-olah bekerja dengan syarikat tu. Kita bekerja dengan syarikat kita sendiri. Saya mentam je semua duit saya punya. Sebab tu kadang-kadang kita tak boleh nak rolling duit tau. Rolling duit modal. Macam dah terguna, dah bayar ni, dah bayar tu, dah beli ni, dah beli tu, pergi makan, tak ada duit. Sebab apa? Sebab kita tak asingkan. So paling simple, basic adalah asingkan dulu duit bisnes. Maknanya kata kalau ada duit bisnes masuk, kalau siapa-siapa kat sini yang tak ada lagi account bisnes, tolong buat account bisnes. Create dulu SSM. Ada tak kat sini dah ada SSM? Dah ada SSM belum? Siapa yang belum lagi ada SSM, pastikan anda buat SSM. Buat bisnes apa pun, kita kena ada SSM kita. Kan? Jangan harapkan, saya kan jual produk orang, perlu ke saya ada SSM? Perlu ada SSM. Kena ada SSM. So siapa dekat sini yang belum lagi buat SSM, nanti boleh je tanya dekat kami macam mana nak buat SSM, kita boleh guide. Okay, in fact saya buat SSM sebenarnya ada ejen yang buatkan. Saya upah dia, saya malas nak buat sendiri. Saya upah dia, bayar lebih sikit, tapi semua benda dia uruskan. Okay, saya hanya bagi detail je apa dia nak, saya bagi je. Alright, so simple. Bila ada SSM, baru you rasa macam you buat bisnes betul-betul. Selagi mana tak ada SSM, saya rasa you main-main lagi buat bisnes. Create SSM. Daripada SSM tu nanti you boleh buka bank account, current account. So create current account. Alright, boleh-boleh. So itu financial management. Next, kita ada personal branding. Kita kena belajar tentang bagaimana kita nak bina personal branding. Macam mana kita nak naikkan kita punya credibility. Kita kena faham, personal branding ni, bila kita ada personal branding yang tinggi, maka trust orang kepada bisnes kita pun tinggi. Saya bagi contoh kan. Saya bagi contoh dengan Khairul Aming kan. Antara Khairul Aming dengan seorang Mamat ni, nama dia Amir kan. So Khairul Aming jual sambal, Mamat jual Amir jual sambal. So you all akan beli kat siapa? Khairul Aming ke Amir? Soalan dia, Amir siapa? Betul tak? So you akan pilih untuk beli dekat Khairul Aming sebab apa? Sebab you lagi kenal Khairul Aming, betul? So itulah personal branding. Bila orang tu ada personal branding yang kuat, orang kenal, maka lebih mudah untuk orang nak beli, orang trust. So kita naikkan personal branding kita supaya orang trust kita. Alright? Next, leadership skills. Nanti yang ni bila you all, katakanlah you all ni dah jadi leader, dah ada anak-anak team. So kena belajar macam mana nak leader, macam mana nak handle anak-anak team. Macam mana kami di Wild Legacy kan. Macam Haikal ni memang pakar bab leadership ni. Haikal ni memang bab leadership ni, memang saya serah kepada dia lah. Dia yang handle team. Kalau you all perasan, dia yang paling aktif kat dalam group kan. Macam tugas saya pula, saya banyak manage kepada modul. Saya akan fokus, saya akan make sure that modul kita okay, flow kita cantik, kita tahu apa yang kita nak ajar kan. Tapi Haikal pula, dia yang akan banyak engage dengan you all kan. Sebagai leader, dia bagi motivasi dalam group. Perasan tak apa yang Haikal buat kan? Kapten Haikal buat benda tu. So tu semua leadership skills. You all kena belajar nanti. Bila leadership skill tak ada tu, yang kadang-kadang jadi leader tapi anak team krik-krik. Sampai dekat sini yang mungkin pernah jadi leader kan. Anak-anak team krik-krik sebab apa? Sebab kurang leadership skill. Tak tahu macam mana nak tackle anak team
So belajar leadership skills. And lastly adalah communication skills. Kita kena belajar cara macam mana nak berkomunikasi, macam mana nak sampaikan input pada kita punya customer kita, macam mana kita nak buat content. So semua melibatkan communication skills. So paling basic, macam mana nak improve communication skills, senang je. Buat content, buat video. Daripada situ sebenarnya banyak sangat improve communication skills. Yang kedua adalah buat live. Siapa dekat sini yang dah mula buat live? Okay, yang buat live ni percaya cakap saya, slow-slow you akan belajar macam mana nak communicate dengan baik. Saya dulu pun awal-awal pun blur-blur juga, teruk-teruk juga, tak tahu macam mana nak buat live ni, tak mana ni. Kan balik-balik buat live kan, jom borak-borak. Kan balik-balik jom borak-borak, tak improve lah communication skills sebab duk borak je manjang kan. Tapi bila you, Allah masya Allah, bila you faham macam mana nak growkan communication, bila you faham macam mana nak buat live tu dengan betul, you dah biasa buat, slowly you punya communication skill akan improve. Okay, jelas Alright, so itu adalah berkenaan dengan ilmu yang kita sebagai usahawan boleh belajar. Alright, so now mana nak dapat ilmu-ilmu ni semua? Kan, mana nak dapat? Sebenarnya sumber ilmu ni ada banyak. Kan, ni adalah antara sumber ilmu yang you all boleh dapatkan. Yang pertama, Google. Kan, search je dekat Google je. Apa je yang tak ada kat Google tu? Semua ada, dosa pahala je tak ada. Kan, semua ada kat dalam tu. Search je apa. Kan, insyaAllah semua you berjumpa. Nak search pasal tips marketing, semua ada dalam tu. Closing, percuma pula tu, betul tak? Kan, percuma ada, yang berbayar pun ada. Yang kedua, dekat TikTok, Instagram, Facebook, social media pun dah banyak dah orang bagi tips, betul tak? Siapa dekat sini yang selalu tengok video-video ataupun konten-konten yang ajar tips bisnes kan? So banyak sangat dah dapat situ. Kan, macam saya sendiri pun saya share video-video macam mana nak growkan TikTok dekat konten TikTok saya. So itu semua adalah ilmu. So kita boleh dapatkan kat situ. Next, YouTube. Kalau malas sangat, kalau nak tengok jenis suka tengok video, pergi kat YouTube. Kan, tengok video-video yang best-best dekat YouTube tu. Ada banyak sangat perkongsian-perkongsian. Tinggal nak tak nak je baca. In fact kan, contoh macam editing ke apa ke, semua ada kat YouTube, betul tak? Search je, insyaAllah jumpa. Nak tak nak je belajar. Kemudian e-book ataupun buku. Siapa kat sini suka baca buku? Kan? Kalau you all jenis yang suka membaca buku, then this is the best option for you lah. Gunakan buku sebagai sumber ilmu you. Baca buku-buku bisnes. Baca buku-buku yang boleh bantu untuk you dapatkan mindset yang betul dalam bisnes ni. Alright? Dan yang terakhir adalah seminar. Okay? You all boleh join seminar. Siapa kat sini pernah join seminar? Komen sikit. Pernah tak join seminar sebelum ni? Seminar dengan Hasbul Brothers ke, Fadi Ghazali ke, Azizah Osman ke, Najib Asadok ke, kan? Ataupun pernah join seminar seminar dengan saya ke, KBS. Dulu saya pernah buat KBS, kelas bisnes, kelas Bro Safwan. Masa tu first class saya buat 100 orang. Saya tentu saya kumpul. Saya rasa macam hotnya aku. Kan, right. So join seminar ni pun banyak sangat ilmu kan. Dalam banyak-banyak seminar tu, seminar mana yang paling you all suka? Kalau tanya saya pernah pergi satu seminar ni yang saya rasa best, seminar Azizah Osman kan. Memang best gila. Masa tu saya pergi offline. Saya pergi offline. Starting masuk-masuk je dia punya music dia, wow kan. Lepas tu bila music dia masuk time tu, dia pakai lagu apa? Dia pakai lagu dah tak ingat lagu apa kan. Tapi start dia saya tu dengan saya sekali atas kursi. Kan. Lepas tu bayangkan sepanjang dia mengajar tu berdiri atas kursi. Saya macam, wish, power sih. Berdiri atas kursi belajar. Kan. Dia dah tak akan bara-bara macam tu. Lagu lain saya dah tak ingat. Tapi memang best lah suasana. Sebenarnya pergi seminar ni kan, antara yang best adalah environment. Tak percaya try pergi. You try pergi sekali, memang you akan enjoy sangat-sangat. Right. Mana tahu nanti kita War Legacy boleh cuba buatkan seminar. Kita try buat seminar. Kita pasang muzik kau-kau ya. Dan tu kita tengok Captain Haikal duk goyang sana goyang sini. Okay, alright. So jom kita pergi kepada next pula. Okay, yang seterusnya adalah mentor. Yang ini kan adalah salah satu sumber ilmu yang paling best kita boleh dapatkan. Grab daripada mentor. Bagi saya mentor ni adalah orang-orang yang sangat-sangat penting untuk bantu kita untuk grow dalam bisnes. Mentor ni sama macam guru lah. Kalau dulu kita daripada kecil kan, kita ada guru, betul tak? Masa kita nak membesar, sebelum kita masuk tadika, mak kita yang ajar macam mana nak makan, mak kita yang ajar macam mana kita nak, orang kata nak main mainan-mainan kan. Dia make sure dia ajar kita, contoh nak berjalan ke kan. Dia ajar kita, dia make sure dia pandu kita. So mak kita waktu tu, mak ayah kita adalah mentor. Kemudian kita masuk tadika, cikgu kita pula ajar kita membaca. So dia pun mentor kita.
Alright, so mentor ni basically siapa? Mentor ni, catat mentor ni adalah orang yang ada ilmu dan pengalaman. Okay. Kalau setakat ada ilmu je tapi tak ada pengalaman, bagi saya orang tu bukan mentor, dia hanya guru. Okay, so apa? Sebab tugas mentor, seorang mentor ni dia mesti kena ada pengalaman. Contoh macam dalam bisnes kan, dia tak boleh nak jadi mentor bisnes kalau dia tak pernah buat bisnes. Kalau dia sekadar mengajar orang bisnes tapi dia sendiri tak pernah buat bisnes, dia boleh jadi guru. Maknanya dia boleh mengajar. Ramai kan orang dekat luar sana kita jumpa lecturer lah contoh. Ramai tak kita jumpa lecturer yang mengajar tapi dia orang sendiri tak pernah masuk dalam bidang tu. Contoh ada lecturer yang mengajar bisnes tapi bila kita tanya dia pun tak pernah buat bisnes. So dia boleh mengajar. So dia jadi guru lah, ajar. Tapi dia tak pernah buat. So dia tak boleh consider sebagai mentor. Mentor pula dia orang yang pernah, dia ada ilmu dan dia pernah buat, ada pengalaman. Baru dia boleh consider mentor. Okay, so ada 3 kepentingan mentor yang saya nak share dekat you all. Alright, ada 3 kepentingan. Yang pertama sekali adalah mentor ni dia akan beri kita strategi yang betul. Mentor akan beri kita strategi yang betul. Dia akan make sure kita, orang kata kita dapat the desired results yang kita nak tu. Contoh macam bayangkan kita nak pergi masuk naik gunung, nak pergi sampai puncak. Alright, so tugas mentor ni dia akan tunjukkan kita jalan yang betul. Dia akan bagi tahu dekat kita, kalau contoh kita nak pergi gua, ni jalan dia nak pergi gua. Kalau kita cakap kita nak pergi tengok sungai, air terjun, dia bawa kita pergi air terjun. So dia akan bagi kita strategi yang betul. Sama juga macam bisnes. Bila kita tanya macam mana kita nak buat personal branding, dia ajar kita macam buat personal branding. Macam mana kita nak buat nak promote kat kawan, dia ajar kita cara kita nak promote supaya kita tak kena reject. Macam mana kita nak follow up, dia ajar kita cara nak follow up. So sama konsep dia. Okay, so tu tugas mentor. Bayangkan kalau dia tak ada pengalaman, tak ada ilmu, dan apa yang dia ajar mungkin tak applicable. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia tak ada pengalaman. Tapi bila dia ada pengalaman, dia tahulah ayat macam mana nak buat, ayat macam mana yang boleh buatkan orang menyampah, ayat macam mana yang akan buatkan orang rasa seronok dan suka. Right? Yang kedua adalah kurangkan kesilapan. Tugas mentor yang kedua adalah untuk bantu kita untuk kurangkan kesilapan kita, minimize mistake kita. Kan? Sebab bila kita tak ada orang nak guide, kita akan tend untuk buat silap banyak, betul tak? Contoh macam masa nak naik gunung tu lah, katakanlah tak ada orang guide kita, mungkin tiba-tiba kita akan jumpa jalan mati, kan? Mungkin kita akan lalu kawasan yang berbahaya, ada gaung, lebih parah lagi terjatuh pula tu, kan? Bila jatuh, kalau setakat luka tak apa, boleh sembuh. Tapi kalau mati macam mana? Macam bisnes juga, kan? Kalau katalah kita buat silap, tiba-tiba kita rugi. Bukan setakat rugi pula tu tak boleh nak bangkit dah, bankrupt. Sebab apa? Sebab tak ada orang guide. Kita buat kesilapan, kita buat mistake. Contohnya kita berbelanja terlalu banyak, terlalu belanja untuk sini, last dah tak ada cash reserve, last lingkup bisnes. So itu yang menyebabkan bisnes kita tak boleh pergi jauh, sebab kita banyak buat silap. So mentor ni dia akan bagi tahu siap-siap. Contoh, okey, sini ada gaung, jangan lalu. Sini ada sarang ada kawasan binatang buas, jangan duduk sini. Pokok ni berduri, jangan pegang. So kita boleh minimize mistake kita. So mentor tu cakap lah, jangan buat macam ni, yang ni boleh kena reject. Jangan buat macam ni, yang ni nanti boleh menyebabkan you rugi. Jangan buat macam jangan post macam ni, nanti orang turn off, sebagainya. So dia akan kurangkan kesilapan kita. So kita hanya perlu buat benda yang betul je. Tu yang best ada mentor ni. Dan yang paling best adalah dia akan jimatkan masa kita. Betul tak? Bila kita ada mentor akan jimatkan masa kita. Contoh macam naik gunung tadi lah. Kalau kata kita naik gunung kan, elok-elok masa sepatutnya kalau tak ada orang guide, mungkin kita sampai dalam 8 jam. Tapi disebabkan kita ada mentor, kan, mentor tu dia guide, so kita naik maybe dalam 3 jam je. So dia jadi cepat sebab dia tunjuk kita jalan yang betul, kan. Kita tak buat silap. So cepatlah sampai. Sama juga macam bisnes. Mungkin kalau kita tak ada orang guide, kita ambil masa sampai 5 tahun nak berjaya. Tapi disebabkan ada mentor yang guide kita, maybe dalam setahun kita dah boleh berjaya, kan? Tak ada mentor, 2 tahun baru capai 5 figure, 5 angka punya sale. Tapi ada mentor tiba-tiba 5 bulan dah dapat 5 angka punya sale. Best tak best? Itulah function mentor. Dia bantu kita untuk dapat result secepat mungkin. Dan saya suka gambarkan mentor ni dia macam Waze tau. Tahu Waze? Kan? Siapa kat sini guna Waze? Kan? Kita kalau nak keluar kita mana kita pakai Waze, betul tak? So bila ada Waze ni, dia tunjuk kita search satu tempat, dia akan terus tunjuk kita jalan, betul tak? Dan yang paling best sekali, dia akan kurangkan kesilapan kita. Dia bagi tahu kita kat mana ada roadblock. Dia bagi tahu kita kat mana ada accident. Dia bagi tahu kita kat mana ada speed trap, betul tak? Jimat RM400. Kalau kena saman, speed trap tu splash,
dah kena 400. Tapi bila sebabkan kita ada Allah SWT, disebabkan kita ada waste tu, dia bagi tahu kita, so kita dapat elak, kurangkan kesilapan, elak daripada buat benda-benda tu. Okay, dan yang paling best sekali, dia akan bagi kita the fastest time available. Betul tak? Dia akan tunjukkan kita masa yang paling cepat untuk kita sampai dekat tempat tu. Betul? So mentor ni dia ibarat waste. Okay, so siapa mentor you all? Cuba komen sikit. Siapa mentor you all? Cuba komen, siapa mentor you all? Alright. Mentor you adalah trainer War Legacy. Masya Allah. Thank you so much kalau you cakap benda tu dalam hati. Okay. Alright, so itu adalah mentor. Jelas ke jelas? Okay. Yang ketiga adalah mentor. Pertama tadi minat, yang kedua kita kena ada ilmu, yang ketiga kita kena ada mentor. Okay, kalau jelas komen jelas. Alright, ada orang tak ni? Kan ke komen saya tak naik? Ada. Okay, nasib baik. Risau. Dah macam live pula komen tak naik. Zoom jangan komen tak naik ni. Okay, jelas jelas. Alhamdulillah. Alright. So itu adalah yang ketiga. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Okay. Yang keempat adalah komitmen. Okay, yang keempat adalah komitmen. Masalah ramai orang kan kadang-kadang bukannya tak ada ilmu, tak dapat guide, bukan. Kita bagi guide, bagi ilmu, tapi masalahnya dia tak boleh nak commit. Betul tak? Tak boleh nak commit. Kan? Dia bagi alasan macam-macam. Tak sempat lah nak masuk. Tak ada masa lah. Malas lah nak post. Susah lah. Macam-macam alasan dia bagi. Kan? Ni masalah ramai orang. Dan paling masalah sekali adalah orang ada penyakit 3M. Penyakit 3M ni berbahaya. Yang menyebabkan orang susah sangat nak bagi komitmen. Apa dia 3M tu? Okay. You all kalau nak bagi komitmen, kena buang penyakit 3M ni. Okay. So, M yang pertama, malas. Malas nak buat marketing. Malas nak join kelas. Malas nak upgrade ilmu. Malas nak buat closing. Malas nak follow up. Semua malas. Ingat benda ni. Salin ayat ni. Ulang sama-sama dengan saya. Kalau kita malas, duit pun malas masuk poket kita. Setuju? Kalau kita malas, duit pun malas masuk poket kita. Kalau kita rajin, insya-Allah duit pun rajin masuk poket kita. Itu beza dia. Kan? Orang yang rajin, kenapa dia banyak duit? Sebab dia rajin, duit pun rajin nak masuk poket. Orang yang malas, dia akan sentiasa malas, maka duit pun malas nak masuk poket dia. Sebab itulah dia hujung bulan, dia adalah orang yang akan meminta-minta, minjam-minjam kat kawan. Yang tu rajin pula. Tang tu rajin pula, meminjam pun rajin. Tapi yang rajin nak buat bisnes malas. Kan? Yang tu tak nak pula. Okay, so lebih baik kita channelkan kerajinan kita ni kan dengan buat marketing, kan, buat closing, masuk kelas, dapatkan ilmu. Bila kita dapat ilmu, baru kita tahu nak buat apa. Baru kita faham apa yang kita nak buat. Kan? Baru kita tahu apa strategi yang kita nak guna. Betul tak? Alright? So itu adalah yang pertama, buang penyakit malas ni. Okay? Dan paling penting sekali, malas ni adalah penyakit berjangkit. So elakkan duduk dengan orang yang malas. Elakkan duduk bergaul dengan orang yang malas ni. Contoh macam member tu malas gila malas belajar, malas buat bisnes, semua dia malas. So apa dia buat? Dia balik-balik akan ajak kita tengok drama. Jom tengok drama, jom pergi wayang, jom gitu, ni kerja buang masa je macam. Ada tak kenal orang macam tu? Ada tak kenalan macam tu? Jenis yang memang buang masa je sepanjang masa. Main game lah, itulah. Memang malas lah semua benda malas nak buat. Bila nak buat assignment? Malas nanti lah, ujung-ujung nanti. Awal lagi. Lepas tu besok nak kena submit, malam tu baru dia kalut nak buat. Kan, betul tak? Ke you all macam tu? Kan, ingat nak gelak kat orang, rupanya diri sendiri macam tu. Kan, malas sangat nak buat marketing, buat buat assignment, ujung-ujung buat. Macam tu lah juga macam business ni. Kan, waktu penting nak buat marketing, contoh waktu ada sale, waktu orang naik gaji, malas buat marketing. Time orang dah tak ada duit, orang dah spend kat orang lain, dah spend kat dah macam-macam. Baru dia terhege-hege nak cari sebab apa? Besok nak kena bayar bil. Hari ni baru nak buat marketing. Memang mendapat. Alright? So tu M yang pertama. Yang kedua adalah malu. Okay? Malu. Tapi bukan malu ni yang jadi masalah. Malu ni bagus. Kita mesti kena ada malu. Sifat malu ni bagus. Kita kena malu dengan cakap dengan orang tua, kan? Kena cakap elok, malu sikit. Malu kalau kita ada buat salah. Malu kalau kita ada buat benda-benda tak elok. Kena malu. So, malu yang masalah ni adalah malu tak bertempat. Kan? Malu ni kita kalau letakkan pada tempatnya tak ada masalah. Tapi kalau kita malu tak bertempat, ini problem. Semua tempat nak malu.
Kan? Bukan setakat jumpa orang je malu. Buat marketing malu. Kan? Nak buat video malu lah. Kan? Nak promote kawan malu lah nak PM. Kan? Share lah dekat group tu malu lah. Nanti orang kata apa pula. Semua duk malu. Kita kena ingat tau, kita jual produk elok, produk halal, produk baik, betul tak? Untuk kecantikan. Kita jual inai. So inai ni benda yang orang suka untuk berhias. Kan? Bukannya kita jual suara dalam. Cuba bayangkan kalau kita jual suara dalam. Malulah juga nak buat marketing. Guys, ada lagi 3 warna available, merah, kuning, hitam. Siap pegang. Yang tu malulah sikit jual suara dalam kan. Malulah juga, betul tak? Kan? Ini kita bukan jual suara dalam. Kita jual inai. Kan? Kita jual benda elok, benda yang orang boleh pakai, yang orang tak ada rasa malu nak pakai. Kan? Inai nak malu apa? Kan? Apa salahnya pakai? Yang masalahnya kalau pakai kat muka. Tu malu sikit lah. Dah kenapa letak inai kat muka kan? Okay. So tak ada masalah pun untuk kita nak berniaga ni. Kan? Produk kita elok je. Alright? Jual suara dalam RM3 je. Okay, tu malu. Kan? Confirm saya pun malu kalau nak jual suara dalam. Ya tak pernah kot tengok orang buat marketing suara dalam. Biasa suara dalam ni jual kat mall je kan. Paling-paling pun orang tak buat lah marketing untuk suara dalam ni. Jarang lah saya tengok orang buat. Adalah bisnes macam ada lelaki tapi jual tu pun jual boxer, macam suara pendek. Jarang lah jual suara dalam macam tu buat marketing. Ada pula siap recruit. Saya buat recruitment agent. Geram aku. Alright. So kalau kita malu, duit pun malu masuk poket kita. Faham? Okay. You all faham tak ni? Ada orang tak ni? Macam tak ada orang je. Sendu je. Cakap seorang je. Kan? Ketawa dalam diam. Ketawa kat belakang je diorang ni. Respon sikit. Kan? Risau saya. Ingat dah syahid semua. Yelah, 4 orang je ada buka kamera. Yang lain syahid lah tu. Kan? Agaknya pagi tadi dah berperang. Kan? Dah buat marketing gila-gila. Malam penat. Mungkin saya faham. Okay. So M yang ketiga adalah menangguh. Menangguh perubahan. Okay. Dah tahu dah kena buat ni. Dah tahu dah kat mana nak improve. Tapi tak apalah. Nantilah. Geram saya. Perkataan nantilah ni adalah antara benda yang bagi saya sangat-sangat toxic. Yang menyebabkan you tak ada growth. Kan? Buatlah marketing. Nanti orang boleh PM. Nantilah. And tunggulah. Phone dah cantik sikit buat video. Tunggulah nanti dah ada bahan marketing sikit. Tunggulah nantilah dah dapat produk lu baru nak buat. Orang lain dah jalan dulu dah. Orang lain dah habis dah stok dia. Kan? Orang lain dah sold out. Dia baru nak promote. Baru nak terhegeh-hegeh nak buat. Inilah masalah ramai orang. Masuk team Wall Legacy, expectation dia masuk terus berjaya. Tapi masalahnya dia duk tangguh perubahan. Masuk coaching pun tak nak. Nantilah saya tengok rakaman je. Nantilah saya tengok recording. Ingat saya tak tahu. Kan? Nawai tu sama Rodin tu saya tahu. So memanglah tengok rakaman tu boleh. Tapi masalahnya tak tengok. Kalau tengok tak apa. Saya tak tengok. Itu masalah tu. Sebab tu kalau boleh saya nak you all ni masuk live session. Masuk coaching live session ni supaya you all dapat melekat terus ilmu ni. Biar idea saya ni lekat. Faham tak? Idea saya ni berkat. Masuk. Pam. Ingat terus sampai mati. Confirm. Kan? Terus tak ada rasa malu dah. Kan? Pergi mana-mana duk inai. Kan? Jadi insyaAllah sama-sama kita buang penyakit 3M ni. Baru kita boleh bagi komitmen. Alright? Jelas ke jelas? Faham ke faham? Alright? Bagi komitmen. So buang 3M ni malas, malu tak bertempat, menangguh perubahan. Jadi insyaAllah buang 3 penyakit ni, insyaAllah you akan bagi committed. You akan bagi komitmen dalam bisnes ni. Alright? Kalau tak nak commit, kalau macam nak rest dululah, kan, nak rehat dululah, tak payah buat bisnes. Tak payah buat bisnes terus. Alright? Nantilah tak apa, saya nak rehat kejap, nanti saya come back. Tak adanya. Saya belajar dengan guru saya, dia kata apa tahu? Buat bisnes ni tak ada istilah comeback. It's either you buat sampai jadi ataupun you go back. Tak ada comeback. Buat sampai jadi ataupun you go back. Alright? Pergilah kerja ke lebih sesuai untuk you. Sebab bisnes tak sesuai untuk orang yang nak comeback. Kan? Boleh pula
bil api, bil air tu dia kata, oh you nak come back nanti okay, nanti I come back balik. Kan? Oh you tak ada duit sekarang. Okay, bank pun kata, okay tak apa, nanti you nak come back bila tu? Lagi 2 bulan. Alright, nanti I call you back. Tak adanya. Betul tak? Tak ada tiba-tiba bank nak kata macam tu. And bil akan sentiasa berjalan. So nak tak nak kita kena tanggung. Kan? Mana nak dapat duit? Buat bisnes lah. Buat je lah sampai jadi. Kan? Tak ada hasil lagi sekarang. Buat. Improve. Belajar macam mana nak orang kata buat marketing yang betul. Macam mana nak bagi orang senang terpengaruh dengan marketing kita. Baru kita dapat hasil. Alright? So itu adalah komitmen. Next, yang terakhir adalah big why. Alright? Big why. So ni antara yang penting. Big why ni kalau kita nak senang terjemahkan, dia impian lah. Kan? Satu misi besar. Kenapa kita ni nak berjaya? Kenapa kita nak buat bisnes? Alright? So, dalam big why ni, okay, dia sebenarnya ada 3 peringkat lah. Tapi untuk you all ni saya tak cerita lah 3 secara detail. Okay? So basically dalam big why ni ada 3 peringkat. Yang pertama kita ada big why, which is that materialistic. Kita bersifat materialistic. Mana kata kita ni, contoh kita nak beli kereta lah, kita nak ada rumah lah, kita nak ada handbag, nak beli handbag, kan, kita nak pergi melancong, benda-benda yang untuk diri kita. Banyak big why ni. Yang kedua kita ada strong why. Strong why ni pula dia fokus kepada orang kata kita punya keramat hidup kita. Contoh family, kan, mak ayah kita, adik-beradik kita, anak-anak kita. Kita buat bisnes sebab apa? Sebab contoh kita nak bawa mak ayah kita pergi haji. Kita buat bisnes sebab apa? Sebab kita nak bagi kesenangan kat anak-anak kita, kan. Kita nak selesaikan hutang mak ayah, kan. Kita nak bagi rumah dekat mak ayah dan sebagainya. So tu strong why. Dan yang terakhir adalah grand why. So grand why ni apa? Grand why ni adalah misi besar kita untuk ummah, untuk masyarakat. Contoh kita berniaga untuk kita bayar zakat, kan. Kita berniaga sebab kita nak bantu anak-anak yatim, kita nak banyak bersedekah dan sebagainya. So itu adalah grand why, strong why dan big why. Okay? Jadi macam mana kita nak susun kita punya big why ni? Macam mana kita nak buat big why kita ni? So kita gunakan formula SMART. Okay? Untuk yang tak tahu macam mana nak pilih ataupun kita nak letakkan satu matlamat hidup ni, kita guna formula SMART ni. Okay? So yang pertama sekali adalah S, iaitu specific. Okay? Specific. Kita kena spesifik kita nak apa. Contohlah, kan, siapa dekat sini yang teringin nak ada kereta? Kan, teringin nak beli kereta sendiri. Ada tak? Angkat tangan sikit. Teringin nak beli kereta sendiri. Kan, nak beli kereta sendiri. Betul tak? So kalau kita setakat letak impian kita nak ada kereta, dia tak cukup spesifik lagi. Kita nak kereta apa? Spesifikkan dia. Contoh kita nak kereta Proton. Tak cukup spesifik lagi. Spesifikkan Proton apa? Proton ada banyak. Proton Saga yang 1990 lebih tu ke? Kan? Ke kita nak Proton X70. So kalau nak X70, letaklah. Kita nak Proton X70, nak kereta Proton X70. Baru spesifik. Lagi spesifik, lagi bagus. Contoh kita nak warna apa? Proton X70 warna merah. Bila kita spesifikkan kita punya goal tu, maka lagi mudahlah kita nak fokus untuk dapatkan benda tu. Sama macam orang memanah, kan. Bila dia nak panah, kan, dia kena spesifik target tengah-tengah, baru dia boleh dapat tengah tu. Kalau dia setakat target tembak je lah kanan je, depan je lah depan je. So agak-agak kena tak dia sasaran dia tu? Belum tentu kena. Sebab apa? Sebab dia tak spesifik dekat mana dia nak tembak tu. Okay, Magna nak Azia Midnight Blue, alhamdulillah dapat. Tu nampak? Spesifik baru dapat. Okay? So contoh lagi, nak ada simpanan. Siapa kat sini nak ada simpanan kat tangan? Nak ada simpanan. Yes, kita semua nak ada simpanan, kan. Tapi nak ada berapa? Spesifikkan simpanan tu. Contoh, saya nak ada RM10,000 simpanan dalam akaun Maybank saya. So spesifik. Nak berapa simpanan tu? Nak beli rumah. Rumah apa? Rumah banglo. Berapa tingkat? 2 tingkat. Spesifik. Apa lagi? Nak selesaikan hutang. Hutang apa? Hutang main kutu. Berapa? 1,000. Spesifik. Kan? So big why ni adalah sesuatu orang kata misi-misi besar lah. Kalau setakat kecil-kecil tak payahlah, kan. Contoh macam nak ada duit makan, nak makan hari-hari, tu tak payah, tu bukan big why, kan. Nak belanja girlfriend, benda kau ni hidup macam mana? Nak belanja boyfriend, benda ni patutnya boyfriend belanja. Kan. Tapi big why ni adalah misi besar, right? So specific. Saya nak spend emas setiap bulan 1 gram, right? Saya nak simpan emas. Okay, spesifik. Baik, yang kedua adalah measurable. Makna kata impian kita tu boleh diukur, kita dah capai benda tu. Contoh,
Impian yang tak measurable. Nak jadi kaya. Kaya ni measurable tak? Tak measurable. Ada orang kaya juga tapi kaya dengan budi bahasa. Contoh macam Hurin. And Hurin ni kaya dengan budi bahasa. Saya tengok cara dia bercakap, ya Allah, lembut. Mekna pula kaya dengan apa? Kaya dengan punchline. Mekna ni kelakar orangnya. Haikal pula kaya dengan apa? Haikal ni dia kaya. Haikal tak kaya. Haikal ni dia kaya tapi dia kaya dari segi mindset. Kan? Kehidupan dia biasa-biasa tapi mindset dia mindset orang kaya. So kaya juga. So nampak tak? Dia tak boleh nak diukur tau measure tu. Tapi kalau kita sebut kita nak ada income 1 juta ringgit sebulan, baru boleh measure. Saya nak tanya, orang yang ada income 1 juta sebulan kaya tak? Kaya lah. Betul tak? 1 juta kot sebulan, kaya lah tu. So baru boleh measure. Betul tak? Kita dah capai impian tu. Apa lagi contoh measurable? Kita ada aset berjumlah 1 juta ringgit pun measurable juga. Bila aset kita dah sampai 1 juta, kita boleh ukur lah. Maknanya kata impian tu, kita dah boleh tick. Macam tu, senang kata kita dah boleh tick impian tu. Faham tak? Contoh macam kita katakan, kita nak bagi apa impian you? Saya nak bagi mak ayah saya happy. Nak bahagikan mak ayah. Bahagikan mak ayah tu macam mana nak measure? You bangun pagi pun mak ayah dah happy tau. Selalu bangun tengah hari. Kan? Ilham gelak-gelak. Kan? Kantoi. Kan? Bangun pagi pun mak ayah dah tanya, wah, anakku dah bangun pagi. Selalu Zohor baru nampak muka. Kan? Nampak tak? So bahagia kan ni tak measurable. Tapi kalau kita cakap kita nak bawa mak ayah kita pergi haji, boleh ukur tak? Boleh. Boleh measure kan? Sebab apa? Sebab kita dah berjaya bawa mak ayah kita pergi haji. Boleh tick lah impian tu. Happy tak mak ayah? Happy juga. Bagi mak ayah kereta, mak ayah happy tak dapat kereta? Happy lah. So itu baru impian yang measurable. Faham tak? Jelas tak? So make sure impian kita tu measurable. Baik, next. Apa ni? A adalah achievable. Achievable ni maksudnya impian tu boleh dicapai. Jangan impian yang setinggi gunung tapi tak boleh nak capai. Kan? Boleh diukur tapi tak boleh nak capai. Contoh kalau yang boleh diukur ni, contoh macam nak beli rumah. Boleh ukur tak? Boleh. Boleh capai tak? Boleh. Tapi yang boleh ukur tapi tak boleh capai. Beli istana. Nak tanya, boleh beli tak istana? You ingat you apa, kerabat nak beli istana? Tak boleh. Saya nak jadi kaya sampai saya boleh beli istana. Mana boleh? Istana tu untuk kerabat. Kan? Hanya sultan-sultan je dapat. Benda tu bukan dibeli, benda tu diwariskan. Kan? Contoh measurable, impian saya nak kahwin dengan anak raja. Apa masalah you ni? Kan? Dia memang boleh ukur, kalau dah kahwin ukur lah. Tapi apa hal? Kan? Dah kenapa nak kahwin dengan anak raja? Dia tak ada tak ada kaitan dengan bisnes. Kan? Okay, apa lagi? Saya nak beli KLCC. Dah kenapa? Kan? So faham tak? Dia macam measurable, boleh diukur. Kalau beli KLCC, dapatlah, boleh tick lah impian tu. Tapi masalahnya tak achievable lah. KLCC tu bukan untuk dijual. Kan? KLCC tu Malaysia punya. Macam UI punya. Okay. Tu pick up line. Okay. So achievable, boleh dicapai. Alright. So letakkan impian yang boleh dicapai. Next adalah realistic. Walaupun impian tu measurable, boleh dicapai, tapi pastikan dia realistic, relevan tak untuk kita nak ada benda tu. Contohlah kan, saya bagi contoh, nak ada kereta measurable, achievable, betul. Tapi yang tak realistiknya adalah nak ada 1000 kereta. Realistik tak? Boleh je nak beli 1000 kereta, measurable, achievable. Tapi dah kenapa nak ada 1000 kereta kan? Takkan nak pakai satu hari satu. Pakai sehari satu pun setahun tak habis pakai, Mat. Baru 365 kereta pakai. Tahun depan nak masuk 3 tahun baru habis pakai semua kereta. By the time every kereta tu dah jadi apa dah tak pakai. Kan? So dia tak realistik, betul tak? Walaupun boleh dicapai, boleh diukur, tapi tak realistik. Faham So letakkan impian yang realistik. Okay? Baik. So itu adalah R. Dan yang terakhir T adalah time bound. Kita kena letakkan masa, jangka masa. Bila kita nak matlamat kita tu, bila kita nak BY kita tu. Contoh, kita nak ada kereta. Alright, spesifik yang kereta tu. Kita nak kereta Proton X70 warna merah. Contoh. Measurable tak? Measurable. Achievable tak? Achievable. Realistic? Realistic. Time bound, bila kita nak. So kita letakkan tarikh. Tak payah letaklah sampai hari bulan. Letak bulan pun tak apa. Dan tahun. Contoh
pada September 2023 saya dah ada Proton X70 warna merah. Nampak? Ada masa dan apa yang kita nak tu spesifik. Okay, lagi contoh. Mungkin kita nak Allah masya selamat. Kita nak beli rumah. Okay, rumah banglo 2 tingkat. Alright. So kita letakkan time. Saya nak ada pada Januari 2025 saya dah ada sebuah banglo 2 tingkat di area Kuala Lumpur contoh. Kan? So letakkan jangka masa bila kita nak selesaikan. Alright, Magna nak selesaikan PTPTN sebelum habis 2022. Okay, so jangan letak sebelum habis. Cuba letakkan jangka masa. Letak je dah Disember. Pada Disember 2022, saya dah selesaikan hutang PTPTN saya. Alright? Okay, so here's a tips. Untuk you nak create ayat you punya Big Y tu kan, saya cadangkan you gunakan perkataan saya dah. Bila you guna perkataan saya dah, dia akan menunjukkan bahawa you sangat committed dan seolah-olah macam you letakkan benda tu sebagai something yang pasti. You faham tak? Okay, you letakkan benda tu macam pasti. Lepas tu ayat saya tadi, saya letakkan masa kat depan. Okay, contoh nak ada simpanan 10,000. Okay, pada Disember 2023 saya dah ada, nampak? Saya dah ada RM10,000 dalam akaun Maybank saya. Faham tak? So letakkan perkataan saya dah seolah-olah macam you dah capai dah benda tu. Saya nak you imagine seolah-olah you dah capai dah benda tu. Okay, jangan gunakan saya nak. Saya nak tu macam baru rasa macam teringin je, tak nak. Saya nak you letakkan impian tu, saya dah. So create ayat tu. Alright, so here's a task for you. Sebelum kita endkan sesi kita, dalam masa lebih kurang dalam saya bagi 10 minit, saya nak you all senaraikan 10 Big YU. Okay, 10 Big YU. Cara dia, letakkan masa dan pastikan impian yang you nak tu spesifik. Saya tak nak you macam luas sangat. Contoh pada tahun depan saya nak ada anak team. Tak spesifik. Cuba spesifikkan. Contoh pada Januari 2023 saya dah ada 30 ahli team dalam team saya. Contoh. So tu cara kita setkan kita punya BY kita. Alright. So 10 minit saya berikan masa. Saya akan pasang lagu. Saya nak you all catat, tulis dekat buku you all. Buat ayat betul-betul. Nanti kita akan minta some of you guys untuk share kan. Dan sama-sama kita aminkan, doakan semoga rakan-rakan kita sama-sama kat sini supaya dapat. Alright. So ni aktiviti kita 10 minit tau. Saya bagi masa. Boleh-boleh? Boleh ke boleh? 10 minit ni untuk cari, orang kata, untuk dapatkan 10 Big Y. Listkan 10 Big Y you. Boleh? Boleh Boleh. Alright. Okay. So 10 minit bermula daripada sekarang. Okay. Sambil-sambil tu saya pasang sikit music background kan, yang boleh bagi orang kata kita dapat feel sikit lah nak buat kita punya music dah feel sikit kita nak dapatkan kita punya Big Y kita tu kan. Inspiration sikit. Okay. Sekejap cari music sikit. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows,
just know you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Like nothing I felt, my mind overwhelmed. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. Sambil-sambil tu you all boleh share juga dekat ruangan komen tau. Kalau ada siap a few, siapa yang dah siap tu, jangan lupa untuk share dekat ruangan komen, alright?
feel betul muzik ni layan betul muzik ni. Okay, 1 minit lagi 1 minit lagi. Thank you so much kepada yang dah share dekat chat tu. Kepada yang belum share lagi, teruskan. Alright, teruskan berkongsi. Okay, saya nak baca apakah anda punya big why masing-masing. So masa pun dah tamat. Alright. So thank you kepada yang dah kongsi. Okay, so siapa dekat sini yang nak share dia punya big why, nak dia bacakan big why dia? Mungkin tak sempat nak tulis kat ruangan komen ke kan. Dia nak share dia punya big why. Tak share semua pun, dapat share a few yang dia rasa nak share, silakan. Okay, boleh raise hand ataupun saya boleh unmute lah mic. Okay, boleh unmute mic dan kongsikan. InsyaAllah sama-sama kita nak doakan untuk you all ni. Okay, sama-sama doakan kawan-kawan kita ni. Sama-sama kita. Okay, silakan siapa yang nak share dulu. Okay, ada anyone? Jangan risau. Okay, tak ada orang nak judge kat sini. Kita support each other. Okay, mungkin Hurin boleh share. Boleh share Hurin? Go Syazana, go. Okay, ada siapa yang nak share, yang nak kongsi dekat rakan-rakan kita kat sini. Dan so, bila you all berkongsi kan, kawan-kawan pun tahu apa impian you. And salah satu cara kan sebenarnya yang saya belajar dengan guru saya, in order untuk kita nak make sure impian kita ni kita akan capai adalah dengan kita announce it to the world. Ini salah satu tips yang saya belajar dengan sahabat saya. Dia katakan, kalau kita nak impian kita ni mudah nak capai adalah dengan cara kita announce it to the world. So benda ni saya buat tau, saya apply. Saya pernah kongsikan dekat anda, dengan rakan-rakan saya, dengan follower saya. Saya nak buat live setahun. Saya cakap benda tu, saya nak buat live setahun. And yes, that happens. Alhamdulillah, selepas setahun saya berjaya buat live berturut-turut selama setahun. Alright, so I want you guys to do it the same. Kongsikan yang lain supaya lain boleh aminkan. Dan dalam masa yang sama, you letakkan satu komitmen pada diri you untuk you make sure you capai impian tu. Okay, dan dalam masa yang sama, sekurang-kurangnya bila you kongsi, saya tahu apa yang saya boleh tambah baik dia punya matlamat tu. Okay, so silakan siapa yang nak share. Okay, confirm lah Hurin lah, senang. So Hurin ada kat sini, saya nampak Hurin ada. Okay, silakan Hurin. Assalamualaikum Hurin. Waalaikumsalam. Khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Sihat Alhamdulillah. Hurin nervous ke? Tu. Okey tak tu, jangan nervous kan? Okay. Okey, boleh Okay, Hurin boleh share? Boleh share. Hurin sempat tulis berapa tadi? 7. Okey, boleh Hurin share dekat kita semua tak? Apa yang orang kata Hurin tulis kat situ. Silakan. Semua ke apa? Share a few lah yang you Hurin 5 pun boleh tak? 5. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada bulan 9 tahun 2024, saya dah ada sebuah kereta Azia berwarna putih ataupun silver untuk memudahkan urusan lah. Okay, lepas tu pada tahun 2023 bulan 9, saya dah dapat hadiahkan seutas gelang emas buat ibu tersayang sempena hadiah birthday tanpa melihat nilai RM1. Maksudnya open, mana satu yang dia suka, mana satu yang dia minat. Amin. And then pada tahun 2025, saya dah habis bayar yuran hutang belajar pada bulan 5 insyaAllah. Saya habis belajar bulan 3 2023, insyaAllah 2025 saya dah dapat habiskan hutang belajaran lah. MasyaAllah, insyaAllah, amin. Nah, lepas tu
pada bulan Disember tahun 2022 insyaAllah saya dah dikenali dengan ramai orang, which is dah ada personal branding yang kuat untuk orang kenal saya sebagai seorang perempuan yang menjaga kesihatan, yang menjaga kecantikan dan suka memberi manfaat pada orang lain, insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Okay. So itu saja Alright. Kenapa sebab Huri? Kenapa sebab nak share tu? Kenapa sebab tu? Ya. Oh, nak tambah lagi sikit. Sila. Okay. InsyaAllah pada tahun InsyaAllah pada tahun 2023 bulan April saya dah bertunang, insyaAllah. Masya Allah. Uish, dia bagi orang kata announcement terus ni. Ui. Tak doa, kita minta doa. InsyaAllah, amin. Mudah-mudahan semoga dimudahkan. Yelah, Hurin pun dah besar kan, dah 17 tahun kan sekarang. Hurin dia every year 17. Saya tengok 2 tahun lepas saya kenal dia 17 tahun juga. Sekarang mungkin dah 18 kan. Lepas 2 tahun dia naik lambat sikit. Sebab tu dia macam tu je, kecil je. Okay, Hurin dah besar. Betul lah, Hurin dah besar. Alhamdulillah. Kan, tahniah Hurin sebab dah besar. Okay, so saya doakan semoga apa saja Big Y Hurin buat bisnes ni semoga tercapai, insyaAllah. Semoga dimudahkan. Amin. Amin. Okay, alright. Siapa lagi nak kongsi? Okay, ada lagi tak yang nak share? Hana nak share ke? Hana nak share? Hana tak nak share. Okay, tak apa. Okay, siapa lagi nak share? Tak apa. Tak dapat buka kamera pun tak apa. Kan? Dapat on mic pun okay. Nak share. Nak dengar Haikal. Haikal saya dah dengar banyak kali dah. Kan? Saya nak you all yang share. Jangan malu, jangan segan. Okay, Ilham nak share. Betul? Boleh Ilham, boleh. Silakan Ilham. Bayangkan Ilham ni guys. Saya excited dengan dia. Saya ingat saya dia tahun ni ke tahun lepas umur dia 12 Tahun ni 12 kan. Ke dia 13 dah tahun ni. Muda lagi dia. Kan? Sekolah lagi. Tapi muda-muda dah semangat nak buat bisnes. Kan? Okay. Ada lagi siapa yang nak share? Come on. I need someone. Okay. Jangan segan, jangan malu. Ini team kita juga kan. Ni family kita juga. Kita kongsi each other. Kan, supaya masing-masing tahu impian. At least semua tahu dah Hurin nak tunang. Orang yang impian tadi saya ingat tunang. Yang tu yang paling menarik. Okay. Yang lain mungkin nak kongsi. Come on. Ada? Tak ada Saya dah biasa dah ditinggalkan di sini. Saya dah biasa dah macam berborak berseorangan ni. Ada? Tak ada Sahabat-sahabat kita tak ada yang berani nak share. Ataupun mungkin you malu ke? Adakah you malu dengan impian you? Kan? Kenapa kita nak malu dengan impian kita kan? Bagi saya impian kita lah. Kan? Betul tak? Dan biarlah orang nak cakap apa pun tentang impian kita. Impian kita adalah impian kita. Impian orang lain lah. Kan? Kalau orang nak gelakkan dengan impian kita, sekurang-kurangnya kita berani untuk berimpian. Betul? Kan? Berbanding dengan orang lain yang ketawakan kita, mungkin dia ramai je orang, of course. Bagi saya ramai je orang yang akan ketawakan kita dengan impian-impian kita yang kita rasa macam boleh ke capai ni kan. Jangan risau. Dan nama pun impian kan. Impian ni percuma. Tak makan kos pun, betul tak? So, berangan je lah. Kan, mula dengan angan-angan, mula dengan impian. Lama-lama insyaAllah dia akan dimakbulkan, akan dimudahkan. Malu takut tak jadi. Ya Allah, siapa kata impian ni kena jadi? Siapa kata impian ni kena jadi? Kan? Kalau jadi bagus. Kalau tak jadi tak apa lah. Kan? Nak buat macam mana? Janji kita ni orang yang ada matlamat. Membanding orang lain yang kita tanya nak jadi apa, tak tahulah. Ikut orang. Kan? Tak tahulah. Macam follow the flow je lah. Orang macam ni adalah orang yang langsung tak tahu nak buat effort. Bila kita tak ada matlamat, kita takkan ada plan. Betul? Betul tak? Bila kita tak berani nak letakkan impian, kita rasa macam impian kita ni terlalu jauh sangat, terlalu susah sangat. Kan? Maka kita takut nak letak impian. Last kita pun tak tahu nak buat apa. Ibarat macam kita nak pergi melancong, tapi kita tak tahu nak pergi mana. Kan? Nak excited nak pergi melancong. Kan? Kita nak pergi holiday weekend ni. Nak pergi mana? Tak tahu. Kata nak pergi melancong. Yelah, kita nak jalan-jalan lah. Kat mana? Tak tahu. Bila tak tahu. Tak pergi pun last. Sebab apa? Sebab tak ada destination. So,
Just because kita ada destination, tak semestinya kadang-kadang kita sampai destination tu. But sekurang-kurangnya kita ada buat something dalam life kita. Betul tak? At least kita ada something yang kita nak work for it. Kita mungkin takkan jadi jutawan, tapi sekurang-kurangnya kita ada usaha untuk jadi jutawan. Kita dah ke arah tersebut. Kita dah ada mindset seorang jutawan. Itu yang paling penting sekali. You rasa kan jutawan sekarang kan, dia jadi jutawan tak kalau dia tak pernah berkongsi ataupun kalau dia tak pernah buat usaha untuk nak capai benda tu? Okay. Saya percaya benda ni tau. Guru saya kata apa? Everything seems impossible. Semua benda yang you nak tu, semua you rasa mustahil, selagi mana you tak ada usaha untuk buat. But trust me, bila you start usaha, bila you start buat, dan you akan nampak, you akan rasa macam impian you makin dekat. Saya bagi contoh Dulu saya salah satu big why saya buat bisnes. Saya jujur saya nak kahwin dulu. Saya ingat saya letak impian saya. Even saya bagi tahu kat orang masa saya awal, saya niaga dulu. Saya jual cokoja dulu. Saya cerita kat orang, saya katakan saya niaga produk ni sebab saya nak jual cokoja. Saya nak jual cokoja pula. Saya jual cokoja sebab saya nak kahwin. Sorry. saya jual cokoja sebab saya nak kahwin. Saya beritahu kat orang. Saya nak beritahu. Masa tu saya rasa macam boleh ke jual cokoja ni dapat duit nak kahwin. Kahwin ni bukan makan RM5, RM6 bang. Bukan RM10 dah boleh kahwin. Kena main ribu-ribu. Kan? Masa tu tak terfikir. Tapi saya buat je. Lama-lama saya tengok saving saya makin banyak. Dah makin dekat. Makin lama makin cukup nak kumpul duit tu untuk kahwin. And last alhamdulillah, selepas 2 tahun dalam bisnes, kahwin. You see? So everything seems impossible until you did it. Okay? Sampai satu hari nanti, bila you berjaya, you akan rasa it's not impossible. Saya beri contoh lagi. Dulu saya rasa nak live setahun ni mustahil. Ada tak kat sini rakan-rakan yang pernah join LMP saya kan, LMP FM kan? Rasa tak benda tu macam mustahil lah dia ni nak buat live setahun? Ya ke? Boleh ke buat live ni? Kan? Setahun kot? Konsisten ke? Boleh ke? In fact, saya ada kawan yang cuba nak buat live konsisten juga. Kan? Dulu nama live dia panggil vaksin positif. Tak nak sebut nama dia. Dia cuba nak buat setiap hari, tapi dia sendiri burn out. Dia sendiri rasa penat. Last tak sampai setahun lah dia buat. Kan? Betul tak? Bukan senang kan nak buat benda setahun tu kan. So benda tu nampak mustahil. Sampai orang nak cuba nak tiru pun susah. Saya ada kawan saya sekarang yang cuba nak buat live selama 100 hari. Kan? Dia komen, dia mengadu kat saya. Baru hari ke-11 dia dah rasa burn out dah. Dah penat dah. So benda tu mustahil tau pada permulaannya. Tapi bila saya berjaya buat, saya kata, aku buat benda yang gila kot setahun. Sedar tak sedar tiba-tiba dah episod last dah masa tu. Kan? Masa episod last tu memang meriah gila lah. Bukan setakat meriah. Meriah satu, lepas tu menangis, sedih. Kan? Moment tu kita feel. So macam tu lah yang saya nak you rasa nanti. The moment you capai matlamat you sedih, you menangis. Sebab apa? Sebab dulu you rasa macam benda ni mustahil aku nak capai. Saya nak sampai level bila you dapat benda tu kan, you akan rasa macam, tak sangkanya aku dapat benda ni. Saya dulu pernah berimpian nak ada income RM10,000 sebulan. RM10,000 tu besar kan? RM10,000 kan? Saya kata susah nak dapat RM10,000 ni. Sebab masa tu dapat berapa? RM1,000, RM2,000 nak pergi RM3,000, RM5,000 pun susah. Pernah sekali dapat RM5,000. Saya rasa macam, best gila dapat RM5,000. Seronok. Sampai satu tahap, sampai saya sedar, sekarang income setiap bulan dah 5 angka. Tanpa saya sedar, benda tu berlaku dengan sendirinya. You faham tak? Tanpa saya sedar. Mula-mula macam susah nak dapat 5 angka, RM10,000. Sekarang ni, pernah sampai RM20,000 pun pernah. Macam cakap, gila aku dapat income banyak ni, macam tu. So, benda yang mustahil, sebab mula kita akan rasa macam mustahil. Lama-lama kita akan rasa senang je nak capai. So slow kita buat. Okay, open house, open table. Okay, so Ilham kata dia nak share. Dah panjang lah saya bagi motivasi tu kan. Ilham nak share, boleh Ilham, silakan Ilham. Okay, dia nak share 5 pun boleh Ilham. Boleh. Silakan. Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Dengar, Alhamdulillah. Apa khabar Ilham? Sihat Alhamdulillah. Ilham tahun ni umur berapa Ilham? Saya lupa lah. 12 guys 12 tahun. Ini adik-adik kita, bukan setakat adik, ada yang level anak-anak ni. Kan? Silakan Ilham, cuba share sikit. Kan, apa big why Ilham? Saya dengar sikit. So, untuk bulan Disember 2022, saya dah achieve 1,000 followers dekat TikTok.
And Alhamdulillah. then saya dah dapat achieve iPad Pro 4 generation blue color pada Mei 2023. Masya-Allah. And Alhamdulillah. saya dapat bawa family vacay dekat di Taru Coast Waterpark pada bulan Februari 2023. Alhamdulillah. Umur 13 tahun dia target nak dapat benda tu guys. Gila lah. Okay, lagi. Dapat pergi umrah lah dengan family pada tahun 2025. Masya-Allah. Alhamdulillah. Apa tu, dapat hadiahkan family setiap tahun lah, dapat hadiahkan hadiah family setiap tahun. Masya-Allah. Amin. Wow, bukan biasa-biasa kan? Dahsyat, hebat. Umur 12 tahun ada mindset bisnes, ada impian nak. Dek, awak belajar je lah sebenarnya bagi apa. Tapi tak tahu kenapa kan. Dah macam ni kan, dia dah fikir dah pasal nak happy kan mak ayah kan. Bayangkan, so kalau kita ni kan, sahabat-sahabat, tim-tim semua, family Awal Legacy, saya nak beritahu kalau you all umur dah 26, 27, 28 masih lagi tak ada mindset macam adik kita ni, saya tak tahulah. Kan? Kalau tak ada lagi mindset macam dia, saya tak tahulah. Okay, so thank you so much Ilham for sharing. Saya harap and abang doakan, abang terpaksa panggil abang, nak panggil pakcik tua sangat. Okay, abang doakan dan semoga Ilham dimudahkan urusan. Orang kata semoga capailah apa saja big Y yang you nak tu. And insyaAllah okay, salam dekat mak ayah anak yang soleh, anak yang solehah, and baik orangnya, petah berkata-kata. And kalau you all tengok konten-konten dia pun sangat-sangat best. Cuba teka. Lama dah tak tengok konten dia kan, tak tahulah dia buat apa kan, lama dah tak post. Okay, so itulah dia sharing daripada sahabat-sahabat kita. Kita sama-sama doakan semoga mereka ni mencari capai. And kepada yang tak berkongsi, mungkin malu, segan, jangan risau. Slowly insyaAllah kita usahakan untuk kita ada growth lagi. Okay, so sebelum saya serahkan kepada Haikal untuk pengumuman-pengumuman tentang update-update kita punya stok dan sebagainya, ada soalan tak you guys nak tanya? Silakan. Siapa ada soalan nak tanya, silakan boleh tanya soalan. Anything berkenaan dengan business ataupun something yang related dengan topik kita. Silakan. Okay, siapa tanya soalan? Silakan. Anyone? Saya buka soalan. Apa sahaja. Okay, by the way kita recap balik 5 benda yang kita belajar tadi. 5 elemen penting dalam business, 5 key elements for business. Apa dia? Yang pertama sekali, minat. Okay, kita kena ada minat dalam business dengan produk. Yang kedua, kita kena ada ilmu. Ada banyak ilmu yang saya dah share tadi yang you all boleh dapatkan. Belajar. Yang seterusnya, mentor. Okay, dapatkan mentor kan. InsyaAllah di The War Legacy ni kami sediakan 3 mentor untuk you all. Saya sendiri, Haikal, Kapten Haikal dan juga Miss Sarah. Kami akan usahakan untuk bantu anda semua. Okay, dan yang keempat, komitmen. Saya tak boleh ubah you all kan, saya tak boleh nak bantu you all kalau you all tak bantu diri sendiri, tak bantu untuk bagi komitmen, masuk kelas kan, join session kepada agent pula, maybe dapatkan personal coaching kan. Macam tadi saya alhamdulillah session dengan Syazana, banyak yang dia saya kongsikan tadi macam mana nak grow personal branding dia, apa step by step dia nak kena buat. Okay, dan yang kelima adalah big why. Pastikan kita ada big why. And homework untuk you all, saya nak you all pastikan you all buat cantikkan big why ni dengan cara apa tahu? You dah tulis kan, bagus. Sekarang you visualkan, cari gambar-gambar kan. Lepas tu buat you all punya vision board. Okay, saya tunjuk contoh vision board Okay, so ni vision board saya. Okay, vision board saya. So you all, apa you all buat? Print cantik-cantik. Lepas tu tampal dekat satu board macam ni. Letakkan. Contoh macam ni. Mendirikan rumah tangga. Ni dah berjaya dah capai. Ni contoh. Again, apa lagi? Nak beli kereta idaman Mercedes CLA 180. Ni belum lagi. Letak dulu. Kan? Saving 100,000 dalam akaun. Apa lagi? Tunaikan umrah dan haji sekeluarga. Income 20,000 sebulan. Simpan 100 gram emas. Macam-macam. Okay? So, letakkan dalam ni. Lepas tu tampal dekat bilik. Jadikan benda tu sebagai motivasi dan inspirasi untuk you konsisten dan terus buat bisnes ni. Okay, so ni homework tau. Saya nak by next week you all update dekat dalam group you all punya vision board. Okay, Haikal nanti update task ni dekat dalam group. Share dekat diorang, ni task yang diorang kena buat. Boleh? Kalau boleh komen boleh. Alright, saya nak tengok you all commit. Okay, benda simple je. Kita tak suruh pun you all buat benda pelik-pelik. Buat benda yang bagus untuk you, untuk growth.
Okay, buat benda ni, vision board. Jangan tiru saya, buatlah sendiri. Kan? Yang you punya impian tu you buat. Cari gambar-gambar yang related. Kan? Yang kata nak tunang tu, letak gambar tunang. Cik. Letak gambar pakai inai ke, cerita. Bagi teaser-teaser sikit. Okay, alright. Gitu. Alright, so kalau tak ada soalan, letak gambar bakal tuning. Bukan tuning bang, tuning lain, tunang. Astaghfirullahalazim. Okay. Alright, so kalau tak ada lagi soalan, insyaAllah saya harap apa saja yang saya kongsikan hari ni memberi manfaat untuk you all. Jangan lupa untuk kongsikan kepada rakan-rakan yang tak sempat nak join and share balik apa yang anda dapat. Okay, so task untuk malam ni adalah you all kena apa tau? Kena buat vision board. Boleh? Ini adalah vision board berdasarkan Big Y tadi. Dan sekejap lagi saya nak you all update dekat dalam WhatsApp tadi apa 3 benda baru yang you all belajar. 3 je. Kan? Banyak-banyak pun tak apa. Tapi kat dalam group nanti saya nak you all semua kongsikan 3 benda best yang you belajar hari ni ataupun 3 benda baru yang you belajar. Okay? Supaya yang lain pun dapat benda baru. Yang you rasa best lah. You share sikit something yang you rasa nak kongsikan berdasarkan apa you dapat hari ni. Okay? So, tak buang masa untuk teruskan lagi sesi kita. Nak update sikit dekat you all tentang stok kita apa semua. Saya serahkan kepada Captain Haikal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum